Hai guys, kembali lagi dalam Fast. So aku pasti antara korang yang dah pun order iPhone 15 series mungkin dah dapat ataupun dah gunakan sekarang ni kan. So untuk korang yang masih lagi consider nak upgrade ataupun tidak, video ni memang sesuai untuk korang semua sebab aku akan kongsikan perbandingan, persamaan dan juga perbezaan antara iPhone 14 Pro Max dan juga iPhone 15 Pro Max yang terbaru. So segalanya aku akan kongsikan dan juga korang kena tonton video sampai habis. Let's start boys. Perkara pertama sekali adalah tentang rekaan. Macam korang tahu bahawa Apple dia memang sinonim lah dengan identiti rekaan iPhone orang daripada iPhone 11 sampailah iPhone yang paling latest masih kekal dengan rekaan dan juga form factor yang hampir sama je. So masih dengan bonggol kamera dan juga shape looks dia memang very identical macam iPhone 15 Pro Max. So sama je rekaan dia, cuma kali ni Apple ada improve sikit untuk feels pada body 15 Pro Max ni. Memang diorang gunakan titanium body yang lebih tahan lasak, lebih ringan, dan ini adalah Pro Max yang paling ringan pernah Apple buat. Dekat bahagian frame body untuk 15 Pro Max pun rasa lebih rounded dan juga sedap kat tangan lah. So memang bagi kelebihan untuk korang semua yang tak gunakan casing dan just guna naked macam ni je. Untuk yang 14 Pro Max ni dia adalah material stainless steel. So bucu frame dia pun rasa lebih tajam sikit lah. Kalau korang tanya aku, memang aku lebih selesa pegang 15 Pro Max kalau nak bandingkan dengan 14 Pro Max ni. So, warna yang Apple tawarkan untuk 15 Pro Max bagi aku lebih simple, but still aku suka juga warna natural titanium baru untuk 15 Pro Max ni. So, antara pembaharuan yang paling ketara sekali Apple lakukan adalah tak ada lagi alert slider pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. So Apple gantikan dengan action button yang korang boleh customize ikut action yang korang nak buat dekat bahagian button baru ni. So by default dia memang ring dan juga silent, tapi korang boleh customize kepada torchlight, kepada kamera, don't disturb dan pelbagai lagi. Cuma dia bukannya banyak action, hanya satu action saja yang korang boleh custom dekat action button terbaru ni. Buat orang macam aku ataupun korang semua yang dah biasa dengan alert slider daripada iPhone lama sampai iPhone sekarang ni, mungkin korang akan rasa janggal awal-awal gunakan 15 Pro ataupun 15 Pro Max yang ada action button, sebab biasanya kita tolak untuk nak silent, tapi kali ni kita kena tekan button dia. So memang akan always accidentally tertekan button tu kalau kita nak adjust volume, lagi-lagi kalau dalam mood landscape macam ni. So tengah main game nak adjust volume dia, asyik tertekan action button je. Tapi kalau korang tekan sekali, dia memang tak akan trigger apa-apa. So memang nak kena push dan juga hold baru dia akan trigger action yang korang dah set up dekat bahagian action button tu. So ini antara kelainan yang Apple cuba letakkan dari segi pengalaman penggunaan. Cuma benda ni very minor, korang tak rasa pembaharuan yang besar sangat pun untuk action button ni. Secara keseluruhan walaupun rekaan ni memang hampir sama je, tapi aku still prefer rekaan yang Apple gunakan pada 15 Pro Max. Lebih rounded untuk frame body dia, lebih ringan, memang jauh lebih ringan daripada 14 Pro Max ni. Aku pegang macam ni pun dapat rasa ringan dia. Dia punya bahagian untuk action button pun bagi aku lebih customizable untuk kita nak pilih action apa yang kita nak. Instead of 14 Pro Max ni, dia memang untuk ring dan juga silent saja. Cumanya lately ada isu kosmetik yang melibatkan warna natural dan juga blue titanium. So aku harap untuk next batch kalau korang dapat, takkan ada isu yang sama terjadi macam aku hadapi dan juga orang lain hadapi. Yes, honestly aku memang sangat enjoy gunakan 15 Pro Max walaupun rekat masih sama, tapi ya, dia bagi refinement yang positif lah untuk Pro model doang. Seterusnya untuk bahagian screen display, memang secara fizikalnya korang akan nampak memang sama je antara 14 Pro Max dan juga 15 Pro Max, sebab specs numbers memang totally the same, iaitu Dynamic Island Display Super Retina SDR OLED yang bersaiz 67 inci, ProMotion 120Hz dan juga 2000 nits of brightness yang memang sama saja. Tapi secara fizikalnya kalau korang tengok dengan teliti memang ada perbezaan dia, sebab 15 Pro Max technically memang dia menggunakan bezel yang lebih nipis berbanding dengan 14 Pro Max ataupun berbanding dengan base model untuk 15 ataupun 15 Plus. Lain tu tak ada perubahan yang ketara sangat. Mungkin bahagian bucu tu dia lebih rounded sikit tau. Dia bukannya fully flat macam 14 Pro Max. Yes, dia masih kekalkan dengan fully flat display, cuma hujung-hujung tu ada sikit je very minor dia punya curve shape tu. Bagi aku improvement untuk screen display pada 15 Pro Max ni memang very minor, tapi at least ada juga improvement yang Apple cuba letakkan, iaitu bezel lebih nipis dan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk korang main game ataupun tengok video pada screen dia. Masa Apple event tu, benda yang aku paling excited sekali dan juga aku impress adalah tentang dia punya chip baru, iaitu A17 Pro. Dan memang Apple mempromosikan bahawa 15 Pro Max capable untuk mobile gaming dan korang akan dapat main AAA game daripada PC kepada iPhone. Dan technically memang Apple dah promote dekat dia punya App Store bahawa soon akan ada game macam Resident Evil korang boleh main dekat iPhone nanti. So kalau nak bandingkan antara
chip untuk kedua smartphone ni memang totally different. Kalau korang tengok dari segi number specs dia pun memang dah jauh beza sangat kot. Dan Apple claim yang 15 Pro Max 20% better CPU dan lebih bagus in terms of dia punya GPU, dan bagi juga ray tracing untuk korang dapat visual graphic gaming lebih bagus berbanding dengan 14 Pro Max ni. So dari segi numbers, ini adalah kali pertama Apple menggunakan 8GB RAM untuk iPhone orang. So untuk base model masih dengan 6GB of RAM. Cuma Pro model saja dapat 8GB RAM, dan lain-lain tu memang a better core CPU dan juga a better core GPU dengan architecture pertama untuk smartphone iaitu 3nm. Untuk pengalaman penggunaan aku sendiri, bagi aku rasa tak ada beza sangat untuk gaming experience antara kedua smartphone ni. Tapi setakat hari ni aku dah cuba main game selama 2 jam lebih non-stop untuk Mobile Legends. Aku rasa tak adalah keluar sampai warning ke ataupun sampai lagging. Okey, normal lagi lah. Mungkin sebab game yang aku main tu grafik dia tidaklah terlalu tinggi. Kalau korang nak tengok macam mana pengalaman grafik tinggi main game yang apa semua, mungkin korang boleh rujuk YouTube Pak Anhan Stack. Kat situ dia akan cuba main game apa semualah. But untuk pengalaman aku sendiri tak ada case overheat kalau aku main game. Cuma kalau aku gunakan untuk kamera outdoor, memang ada overheat, dia keluar warning dekat bahagian display dia. But untuk 14 Pro Max aku setakat ni tak ada lagi keluar warning macam tu. Perkara lain korang perlu tahu adalah untuk 15 Pro Max ni Apple meletakkan chip ultra wideband second generation, which is dia akan memberikan kelebihan untuk kesan attack ataupun find my dengan lebih meluas dan juga dengan lebih accurate kalau berbandingkan dengan versi iPhone sebelumnya. Dan untuk 15 Pro Max kali ni, varian paling rendah sekali sekarang ni tak ada lagi 128GB, tapi diorang offer terus 256GB. So memang dah tak adalah. But untuk yang Pro biasa masih ada 128GB. Harga dia pun naik RM200 kalau berbandingkan dengan iPhone 14 Pro Max. Untuk ketahanan bateri, pengalaman aku dengan iPhone 14 Pro Max selama setahun ni, bagi aku untuk bateri dia memang dah cukup bagus sebab boleh tahan sampai lewat petang ataupun sampai malam macam tu. Sehari memang sekali ataupun paling maksimum pun 2 kali kalau aku lenjan kau-kau dekat 14 Pro Max. So memang dah good enough bateri dia. Untuk 15 Pro Max, walaupun ada minor improvement je kapasiti dia, tapi aku rasa macam lebih kurang je actually dengan 14 Pro Max punya bateri. Dia tak lebih sangat, dia tak kurang sangat. So dia average lah untuk ketahanan bateri dia. Setakat ni sehari dalam sekali ke 2 kali juga aku charge iPhone 15 Pro Max aku, sebab aku tengah fasa testing iPhone kan. So that's why mungkin dia lebih sikit lah penggunaan aku berbanding dengan 14 Pro Max sekarang ni. So bagi aku bateri dia memang lebih kurang je dua-dua, tak ada beza sangat. Bercakap tentang charging, macam korang semua tahu bahawa iPhone 14 Pro Max adalah iPhone terakhir yang menyokong Lightning port dengan kelajuan 27W dan juga data transfer USB 2.0 berdasarkan 480 Mbps. Manakala untuk iPhone 15 Pro Max adalah iPhone pertama yang menggunakan USB-C port. Finally kita dapat USB-C yang lebih universal, tapi fast charging ni masih sama tau dengan 14 Pro Max, iaitu maksimum 27W saja. So tak lebih daripada tu. Dan data transfer dia memang jauh lebih laju lah daripada 14 Pro Max, iaitu menyokong USB 3 dengan kelajuan 10Gbps. So much faster data transfer, but still sama untuk fast charging tu. Itu something yang aku macam rasa kecewa sikit lah. At least kalau diorang nak lajukan data transfer, lajukan juga fast charging tu supaya dia balance lah antara kedua-dua tu kan. Persoalannya, penting sangat ke data transfer lebih laju untuk iPhone ni sebenarnya? Bagi aku, dia akan terbahagi kepada dua pihak lah. So ada pihak yang mementingkan charging speed lebih pantas, iaitu orang yang majority, dan juga minority ni mungkin tak kisah, dan pentingkan juga data transfer lebih laju untuk diorang transfer data daripada Mac kepada iPhone ataupun iPhone kepada Mac dan juga kepada PC. Dan mungkin juga diorang nak gunakan bagi tujuan yang lebih profesional, iaitu cocok external drive untuk shoot 4K 60 ProRes video. So golongan minority ni mungkin akan pentingkan juga data transfer, dan actually dia bukan hanya bagi data transfer lebih laju pada 15 Pro Max, tapi ada juga features reverse charging melalui kabel kepada device yang lain lah. So ini features baru juga untuk 15 Pro Max dan juga 15 Pro. So korang boleh charge iPhone 15 Pro Max ni kepada iPhone lain ataupun kepada Android phone lain ataupun device yang korang nak charge lah. Cuma charging speed dia memang limit sampai 45W saja. Dan features ni bukannya baru lah. Features ni dah lama diperkenalkan oleh phone Android actually, dan aku dah gunakan lama kot benda ni. Selain tu juga ada satu features yang korang boleh jadikan iPhone ni adalah macam sebuah gaming console. Dengan adanya game Resident Evil ataupun Assassin's Creed nanti, so korang bukan hanya boleh main dekat iPhone saja, tapi korang boleh main dekat monitor ataupun dekat sebuah TV yang besar dengan connect antara USB-C kabel dan juga USB-C port iPhone ni. So kalau korang ada monitor yang menyokong USB PD directly USB kabel kepada iPhone ni, boleh cocok terus dan juga dia akan keluar display dekat monitor tu untuk korang connect dengan DualSense PS5 dan jadikan ala-ala macam console experience. So dengan ada game yang AAA nanti,
mungkin sedikit sebanyak akan memberikan pengalaman yang lebih bagus lah. Make sure juga korang gunakan kabel USB-C yang menyokong data transfer 10 Gbps. Kalau kabel USB-C yang biasa 2.0 memang tak support lah. By default yang Apple bagi dalam kotak tu memang tak support. So korang nak kena beli kabel berasingan. Harga dia sekarang ni bagi aku okey lah. Third party punya brand macam Aoki dalam RM70 ke bawah macam tu je. Korang boleh check it out. Link kat description. Perkara terakhir sekali adalah tentang bahagian kamera dia. So ramai juga tanya aku, ada beza ke kamera 14 Pro Max dengan 15 Pro Max ni? Sebab secara fizikalnya nampak memang masih sama tau. Sebab untuk 15 Pro Max dan juga 14 Pro Max dengan triple kamera, 48 megapixel kamera utama, 12 megapixel telefoto dan juga 12 megapixel terawat dengan video sehingga 4K 60 fps lagi. So tak ada improvement dari segi numbers kat situ lah. But internally memang ada improvement yang Apple cuba letakkan pada versi Pro dan juga Pro Max lah. Especially untuk Pro Max ni, sebab Pro Max saja yang dapat 5 kali optical zoom dan maximum zoom dia boleh sampai 25 kali sekarang ni. Ada juga Smart HDR5, so much better daripada 14 Pro Max yang just ada 3 kali optical zoom, maximum zoom sampai 15 kali saja dan juga menggunakan Smart HDR4. So itu perbezaan yang paling jelas dari segi features zoom dan dia punya Smart HDR lah. Selain tu juga, buat pengetahuan korang, sekarang ni by default Photo One X dia memang menggunakan 24 megapixel, tak macam iPhone 14 Pro Max yang masih dengan 12 megapixel by default dia. So mana datangnya sensor 24 megapixel tu? Sebab kita tengok tak ada pun sensor tu pada iPhone kan. So basically benda ni agak kompleks sikit lah, tapi benda yang paling mudah kita nak faham, Apple ambil 24 megapixel tu daripada sensor 48 tu, dia double down menjadikannya 24 megapixel. Cuma dia hanya limit sehingga 1.9x dan juga ke bawah. Portrait mode 1x saja. So kalau korang pergi kepada 2x optical, memang dia akan downscale kepada 12 megapixel. Dia tak akan gunakan 24 megapixel. Persoalannya, ada beza ke antara 24 megapixel punya kamera dan juga 12 megapixel punya kamera? So bila korang tengok secara jelas, memang akan nampak beza. Lagi-lagi kalau korang zoom in gambar tu dari segi details dan juga di punya texture tu, memang ada beza. 24 megapixel dapat capture gambar yang lebih sharp dan juga details kalau compare to 12 megapixel. Okay, but less details. So very minor actually. Kalau korang zoom in baru nampak, tapi kalau zoom out dan juga tengok gambar macam biasa, memang tak nampak beza sangat pun details antara 24 megapixel dan juga 12 megapixel ni. In fact, Apple juga ada bagi improvement pada bahagian portrait mode untuk 15 Pro Max. So korang dapat a better color dari segi portrait dia, low light dan juga detail. So kalau nak bandingkan dengan 14 Pro Max, mungkin tak banyak beza sangat, but still ada improvement yang ketara dari segi cutting edge, dia punya soft pada bahagian kulit muka tu ada beza lah, dan juga details yang jauh lebih baik berbanding dengan 14 Pro Max. Satu benda aku perasan juga bila aku buat zoom antara kedua smartphone ni, memang nampak secara jelas bahawa OIS pada kamera untuk 15 Pro Max much better dan juga lebih stable lah. Kalau nak bandingkan dengan 14 Pro Max, nampak lebih shaky lah kalau aku buat zoom pada kamera dia. So pada bahagian lain tu memang masih sama dengan action mode 2.8K 60 fps, cinematic mode masih dengan 4K 30. Tak ada improvement yang ketara sangat untuk videografi, just ProRes 4K 60p saja. Tapi pastikan kalau korang nak record video 4K 60p ProRes, korang nak kena cocok external drive, baru dia akan berfungsi. Kalau tak, dia akan block untuk korang nak record video tu. So dia memang ada beza sikit lah dengan 4K 60p biasa dan juga 4K 60p ProRes tu, sebab codec berbeza kat situ. Korang boleh tengok semua hasil gambar yang aku dah cuba ambil menggunakan 14 Pro Max dan juga 15 Pro Max. Cuba komen dan juga nilaikan mana satu gambar korang prefer antara 15 Pro Max ataupun 14 Pro Max. Setakat ni aku nampak yang lens flare pada 15 Pro Max, walaupun Apple letakkan nanoscale coating, still obvious tau dia punya pencahayaan tu, dan juga susah nak counter lah dia punya lens flare. So aku rasa macam tak ada improvement yang ketara sangat pun. Konklusinya bagi aku lah, kalau korang dah gunakan iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max, mungkin kurang berbalik untuk korang nak upgrade, sebab dia punya improvement tu very minimal dan juga dari segi pengalaman penggunaan tu rasa lebih kurang sama je. Sebab aku dah gunakan 14 Pro Max, bila gunakan 15 Pro Max dalam masa seminggu tu memang tak ada rasa yang ketara sangat lah dia punya kelainan tu kan. Kalau dalam masa sehari dua hari tu mungkin rasa excited lah dengan action button lah, USB-C apa semua kan. But in a week tu dah macam adapt dan juga rasa kita gunakan smartphone macam biasa lah kan. Dan aku macam ragu-ragu adakah Apple akan throttle down dia punya performance untuk balancekan overheat pada 15 Pro Max ni. So kalau throttle down macam tak guna jugalah diorang letak performance yang power-power untuk nak main game AAA pada 15 Pro Max ni kan. Dan benda tu hanyalah aku punya assumption sajalah. Mungkin tidak, mungkin ya. Dan aku harap
ada software update untuk perbaiki isu overheat pada 15 Pro Max yang lebih stable dan juga tak ada isu overheat dah lepas ni. Okay? Kalau korang daripada 13 Pro Max, mungkin korang akan rasa perubahan yang lebih drastik sebab 13 Pro Max masih dengan notch display kan. So 15 Pro Max ni adalah dynamic island display, ada action button, USB-C apa semua. So kalau korang pada iPhone lama-lama tu memang sangat sesuai untuk korang nak improve dan juga upgrade kepada iPhone yang paling latest ni. So 14 Pro Max ni bagi aku dah cukup powerful sebenarnya dengan chip A16 Bionic dia. Kalau nak bandingkan dengan A70 Pro dari segi numbers tu memang lagi besar, lagi bagus, tapi dia kurang stabil lagi lah untuk setakat hari ni aku gunakan pengalaman aku. Memandangkan 14 Pro Max ni dah berusia lebih setahun, so dia punya performance tu lebih stable, overheat pun tak terasa macam apa aku rasa pada 15 Pro Max. So that's why 14 Pro, 14 Pro Max masih relevan, masih powerful lagi, cukup bagus, camera system pun okey lagi. Kalau korang concern about camera system, bagi aku benda tu minor je untuk korang nak improve kepada 15 Pro Max. Tak ada kelebihan yang ketara sangat pun, unless kalau korang yang ada duit, just go on beli je iPhone yang paling latest sekali. So that's why aku rasa 15 Pro Max adalah pilihan untuk pengguna iPhone 13 series dan juga ke bawah. Untuk 14 series, aku tak galakkan, tapi kalau ada duit, why not just upgrade saja. So, itu saja pendapat aku sedikit sebanyak tentang perbezaan antara 14 Pro Max dan juga 15 Pro Max. Korang boleh kongsikan pendapat korang kat komen. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.